Hai, nama aku Farhan Roslan. Selamat datang ke channel aku, Borak JC. Satu lagi aku buat. Hello, my name is Baha. How many goals you want? Hogo, Pahang, Hogo. Satu lagi. Hi, I am Mama. Where is Papa? I don't know, is Papa going? Tokmu mana? Tokmu ada di rumah tu. Aduh. Inilah dia hipot-hipot Pahang masa fasa pertama. Kau faham tak apa yang aku cuba sampaikan ni? Okay, maybe aku rasa separuh pada korang faham apa yang aku cuba sampaikan, dan maybe separuh pada korang mungkin kata apa benda lah, apa aku ni gila ke apa ni. Okay, aku akan tunjuk sikit sedutan video yang apa yang aku cuba masukkan, dan juga lepas tu intro aku lah. So by the time korang tengah layan intro aku tu, jangan lupa like, subscribe dan share, dan bacalah description yang aku tulis kat bawah ni. Okay, so korang layan intro aku dulu. I am Baha. How many goals you want? Hogo, Pahang, Hogo. So, gaya yang aku buat intro tadi tu sebenarnya itu adalah pengenalan daripada video pengenalan pasukan Sri Pahang FC, pengenalan player pasukan Sri Pahang FC lah. So, jangan salah faham, bukan aku ejek ke apa, tapi sebenarnya video pengenalan Sri Pahang FC ni aku suka dengan video dia. Aku suka dengan cara diorang buat. So, di mana dalam video tu korang boleh tengok lah, dia introduce player dia dengan menggunakan bahasa dialek Pahang lah. So, ini adalah contoh yang baik lah. Pasukan-pasukan lain mungkin boleh ikut cara diorang buat, cara diorang memperkenalkan player mereka kepada fan-fan lah. So, untuk hari ni aku rasa korang pun dah tahu lah teaser aku dah buat tadi dengan style aku buat tadi balik. So, untuk hari ni aku akan review 2 jersey, iaitu daripada pasukan Sri Pahang FC. So, di mana aku akan review home jersey dan juga limited edition jersey Sri Pahang FC. So, kita akan tengok pada home jersey dahululah. So, untuk home jersey which is both, sebenarnya untuk both limited dan home jersey akan disediakan dalam bentuk box set lah, kotak. So, ini adalah pandangan hadapan box set, dan ini adalah pandangan belakang box set. Cuma konsep design untuk box ni adalah ada XXX, dan dia ditulis kat sini collaboration with with X apa. Sejujurnya aku pun tak berapa pasti apa itu X, sebab kotak ni pun tak ada, apa orang kata, tak ada Stallion punya imagination, dan juga design konsep Stallion tu tak ada, dan juga Sri Pahang FC punya design pun tak ada. Dia macam, bagi aku seumpama macam maybe tahu lah last minute ke apa ke, aku pun tak tahu decision dia. Sebab kalau kau tengok kotak macam Negeri Sembilan untuk first 100 pieces, 500 pieces ada special kotak, dan juga begitu juga dengan Perak ada untuk first 500 daripada KJ. TRW yang kita tahu, Netri Sport pun ada kotak special, dan Kedah pun ada, dan juga Terengganu pun ada. So, masing-masing kat kotak tu kita boleh tengok ada identity kelab dan juga apparel sport tu sendiri lah. Anyway, tak apa. So, kita tengok apa yang ada dalam kotak ni lah. So, untuk dalam kotak ni cuma ada jersey dan juga inilah. So, ini adalah first, ni depan ni aku rasa ni macam chance.
Chance Ultras untuk player pasukan Seri Pahang. Dan juga belakang ni cuma ada ni sajalah, Stallion lah. So tanpa buang masa, kita tengok jersey home Seri Pahang FC. So ini adalah pandangan hadapan untuk jersey Seri Pahang FC home. Dan ini adalah, aduh segan nak tunjuk belakang dia, tapi tak apalah. Ini adalah pandangan belakang Seri Pahang FC. So jangan tegur, okay, jangan tegur. Apa yang korang nampak tu jangan tegur. Okay, di mana kita tahu pada tahun ini Seri Pahang FC akan mengadakan kerjasama mereka dengan apparel lokal lah, iaitu Stallion. So diorang akan ada 3 jersey pada tahun ni, di mana home adalah ini yang sedang pegang. Away berwarna hitam, yang coraknya macam ada garisan-garisan. Dan juga third kembali kepada warna seperti home, tapi desainnya adalah seperti away kit. So aku sejujurnya aku tak faham kenapa third kit dengan home tu warna dia sama. Idea ini adalah daripada Stallion itself ataupun daripada management Pahang itself. So aku pun tak faham lah kenapa benda ni boleh jadilah. Seolah-olah third kit tu aku nampak dia macam jadi macam home yang kedua. Okay, dan satu lagi limited edition, which is itu aku akan kupaskan selepas ni lah. Okay, untuk jersey ni, pola pada jersey ni adalah normal pola sajalah, dengan ada V-neck pada jersey ni lah. Dan juga aku boleh katakan 90% daripada jersey ni adalah sublimation. Okay, so di mana cuma aku rasa adalah 10% sajalah yang bukan sublimation. So kita tengok pada logo Stallion ni. Pada logo Stallion ni mereka menggunakan getah silikon. Dan juga untuk logo Seri Pahang, okay, untuk logo Seri Pahang ni mereka menggunakan material getah seperti juga JDT, Nike, tapi material ni agak lagi lembut compare to logo JDT itself lah. Dan juga untuk di bahagian bawah ni juga, di bahagian bawah ini mereka menggunakan itu heat press, heat press patching heat press untuk logo silikon lah, untuk logo silikon pula dah, untuk logo Stallion silikon apa benda, aduh. Dan di belakang ni semua, ini semua adalah sublimation lah. Untuk graphic design untuk home jersey ni adalah mereka menggunakan checkers punya design lah. So checkers punya design ni aku dapat info bahawa ini adalah inspirasi daripada tahun 1994 punya jersey lah. So kita tahu pada 1994 mereka disponsor oleh Diadora dan mereka menggunakan konsep checkers punya design lah. So di mana ini mengembalikan balik lah kan aura tahun 90-an pasukan Pahang itu sendiri lah. Untuk kain pada baju ni, okay, kain baju ni aku tak berapa suka sangat lah. Sejujurnya aku tak berapa suka sangat sebab ini adalah kain interlock. So di mana kain interlock ni adalah kain lama. Ya, kain ni a bit, aku rasa dah dalam 10-12 tahun yang lepas ni kain lah. Dan kelemahan kain ni yang tak bestnya, kalau kita bermain di atas padang, dia kurang, dia tak serap peluh. So that's mean kalau kau peluh tu dia tak serap peluh kan. Cuma kelebihan kain ni cuma dia boleh nampak shining lah. So kau tengok lah kuning dia dan biru dia tu shining lah. So maybe aku rasa purposely baju ni tu nampak shining atas padang lah. Maybe lah, aku pun tak tahu kenapa dia mengenakan kain macam ni. Kain dia macam seolah-olah macam kain baju Melayu sikit. Dia macam ada kain baju Melayu yang style kain lama punya kain baju Melayu lah. Aku pun tak pasti either ini adalah daripada Stallion ataupun daripada pihak pengurusan Pahang. Sebabnya kenapa aku cakap macam tu, kita tengok pada jersey Penang. Okay, untuk jersey Penang ni dia menggunakan kain macam kain heptagon ke, macam satu kain special lah. Kain ni agak lembut. Ini adalah last year. Okay, last year
Stallion sponsor pasukan Penang. So ini adalah jersey goalkeeper Penang lah. So di mana kain ni agak lembut compare to kain Seri Pahang pada tahun ni lah. So ini adalah kain interlock dan ini adalah kain yang generasi latest lah. So kalau untuk pemain bermain di atas padang, aku confirm, aku rasa memang surely orang akan pilih kain ni compare to kain ni. Cuma aku tak pasti either kenapa Seri Pahang kot, Seri Pahang ataupun Stallion, aku tak tahu yang mana satu. Maybe kenapa diorang approachkan kain ni. Sebab aku rasa sepatutnya, aku rasa Stallion dah maybe ada experience dalam sponsor apparel pasukan. So aku rasa tak tahu lah, maybe Seri Pahang kot yang sendiri yang approach untuk menampakkan, maybe tak tahu lah, maybe diorang nak nampakkan kosmetik yang shining ni kot. Okay, seterusnya adalah untuk bahagian lengan. Bahagian lengan dia ada dua panel lah. Dia ada satu panel khas lagi kat depan ni. So kita boleh nampak lah dia jahit. So ini adalah asal animation jugalah, warna-warna yang ada di atas ni. So di mana warna sinonim lah, kuning, biru dan hitam dan putih ni memang sinonim dengan warna bola sepak Pahang. Okay, aku cakap ni bola sepak Pahang, bukan warna bendera Pahang. Itu bola sepak Pahang, memang ini adalah warna pasukan Seri Pahang FC. Dan juga okay, bahagian kat sini tag ni ini adalah nombor heat press. Tu aku pelik tu. Ni pun aku pelik juga. Dekat sini dia boleh bantai nombor heat press, tapi dekat bahagian sponsor ni dia buat sublimation. And aku rasa sepatutnya aku lagi prefer sini sublimation and then sini yang heat press. Tapi aku tak tahu kenapa, maybe dia ada reason dia orang sendiri lah. Okay, untuk pandangan belakang pula, nameset. Nameset ini adalah nameset Seri Pahang FC. So ini adalah design dia. So design dia adalah normal design, normal design nameset sajalah. So seperti yang tertera pada baju aku ni, nameset yang aku pakai adalah Lita. So pengajaran di sini, bila decide untuk letakkan satu nameset pada baju, kalau boleh tunggu maybe 2/3 season ataupun bila habis season baru decide nak letak nama siapa. Kalau tak dah jadi macam aku ni. Untuk pengetahuan semua, Lita sekarang ni loan balik ke pasukan Terengganu FC lah. So aku tak tahulah, maybe tahun depan balik semula kat Pahang kot kan. Tapi tak apalah kan, dah letak aku okey je kan. Anyway Lita pun banyak juga sumbangan kepada pasukan Seri Pahang kan pada fasa pertama Liga hari tu. So okay, sebelum aku lupa, untuk bahagian logo kita boleh tengok kan, dekat atas ni ada 2020. So ini pun ialah ini logo 2020. So especially untuk yang nak basuh tu, kalau boleh basuh proper lah, sebab aku rasa area ni antara area yang fragile lah untuk jatuh, untuk material tu jatuh lah. So rating untuk baju Seri Pahang FC ni aku bagi 6.8 daripada 10. So kita pergi kepada next jersey, iaitu jersey limited edition Seri Pahang FC. Untuk jersey limited edition Seri Pahang FC, okay, macam biasalah, kotak sama dan juga diorang ada chanting pun ayat yang sama. Cuma yang membezakannya adalah okay, diorang membekalkan ni, okay, bendera Palestin. So seperti yang kita tahu, limited edition ni dikeluarkan adalah bersempena dengan salah satu charity lah, charity between Stallion dan juga Seri Pahang, untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza lah. So kita tahu sekarang ni pergolakan yang berlaku di Gaza, so di mana Stallion akan membuat RM10 daripada kita membeli yang limited edition ni. So RM10 tu akan RM10 ataupun 10% kot daripada pembelian ni disumbangkan kepada tabung kilat Gaza lah. Di mana jersey limited edition ni dikeluarkan sebanyak 270 pieces kalau tak silap aku. 270 pieces. So until now bila aku record video ni, aku rasa balance lagi hanya tinggal dalam 50 pieces saja lah. So untuk mana ni boleh cubalah untuk dapatkan jersey limited edition Seri Pahang FC. So ini adalah jersey limited edition Seri Pahang FC. So ini adalah pandangan hadapan.
untuk jersey Sri Pahang FC, dan juga ini adalah pandangan belakang untuk jersey Sri Pahang FC. So secara overall, secara graphically design dia sama, memang sama dengan jersey home ni. Okay, korang boleh tengok sama kan. So ini depan dan ini juga belakang, memang tak ada beza, cuma bezanya hanyalah colour dan juga kain. Kain untuk home dia pakai interlock macam aku tunjuk tadi, tapi untuk kain ni dia pakai kain sama macam kain Penang ni. Okey, korang boleh tengok ni, tunjuk kat bahagian putih ni lah, senang sikit. So korang boleh tengok kain dia. So ini adalah kain untuk limited edition, dan ini adalah terjatuh pula. Okay, dan ini adalah kain untuk home jersey. So nampak kan, kalau kat home tu korang boleh tengok dia shining, tapi ini dia macam biasalah, like normal kain, iaitu kain teknologi zaman sekarang lah, latest teknologi lah. So di mana kain macam aku cakap tadi lah, kain ni lagi lembut dan juga selesa lah untuk player pakai di atas padang. Cuma apa yang aku kurang gemarnya untuk jersey limited edition ni, dia buat macam seolah-olah aku rasa macam last minute punya kerja lah, aku rasa. Macam sebab yelah kan, kau tengok dia tukar warna je, hitam putih kan, macam tu je, tukar warna je. Lepas tu ni 2020 ni hitam, background hitam, dan dia macam pelik sikit tau. Dia sebab logo Sri Pahang ni ada warna, dan yang lain ni skim ni semua hitam putih. Even kat sini dia tukar putih, dan yang ni dia tak, dia maintain je biru. So dia macam seolah-olah macam dia tengok macam Gaza tengah serang, apa kata kita buat satu jersey limited edition untuk ni, dan kita buat je. So yalah, sebab home away dia pakai yang colour, and then dia just ambil, dia just tepek je lah. Yang ni semua mostly sublimation, memang yalah ni je. Dan aku rasa Stanley memang aku ada dua warna lah, itu biru dan putih lah. So memang easy job lah kan. Cuma itu sajalah, aku rasa yalah, ada orang kata design apa, design tikar lah, design kapet lah, design papan catur lah, papan dam. Tapi cuma in term of graphic design tu aku tak nak complain lah, sebab aku rasa aku okey je dengan graphic checkers ni. Cuma aku rasa kalau dah buat limited edition tu, better buat betul-betul lah kan. Better buat betul-betul limited edition lah kan. Maybe grafik baru ke, design baru ke kan, something, kata nama limited edition. Cuma yang aku puji is kain. Okay, kain ni memang dia upgrade sikit daripada kain yang home tu. Tu je lah kot. And then usaha dia orang lah, dan usaha dia orang kan untuk at least yalah, untuk support sikit kan, untuk memberikan sumbangan kepada Gaza. So aku rasa, aku tak ingat RM10 ke 10%, ada dalam IG dia, aku lupa lah. Tapi let's say lah, kalau dia katakan RM10, dia ada 270 pieces, darab dengan 10, okey lah kan, dalam 2,700 kan, dekat 3,000 kan orang untuk sumbangan kepada tabung Gaza, tabung kilat Gaza. Okey lah kan, daripada tak ada kan. Apa lagi untuk jersey ni? Okay, aku lupa. Aku nak sentuh pasal aras kuasa ni. Kita balik semula kepada jersey home. Okay, untuk aras kuasa ni, kedudukan dia ni aku rasa macam ada something wrong lah. Sebab memang dia agak tenggelam kan. Tenggelam dengan grafik daripada jersey ni sendiri. Kalau kita tengok balik pada jersey Barcelona, kau tengok, dia at least dia tak duduk kat atas line potong ni. Dia duduk dekat atas kotak, line kotak tu lah. So at least dia tak adalah tenggelam. Tapi ni dengan, yelah dia pun warna merahnya lagi kan, dengan backgroundnya biru kuning, so dia lagi tenggelam lah. Dan compare dengan ni pun sama juga kan. Ini dia buat warna putih, tapi cuma dekat cover luar ni dia asyik ada warna hitam. Tapi itulah, dia pun tetap bagi aku macam tenggelam juga lah. Dia macam duduk kat potong ni. Aku pun tak tahu kenapa dia duduk di atas bahagian potong ni. Adakah ini salah satu cosmetic design dia, cosmetic intention dia. Tapi kalau ini dikatakan sebagai cosmetic intention dia, bagi aku
sorry to say lah, gagal lah kan. Aku tak tahu ini adalah cosmetic intention daripada pengurusan Seri Pahang ataupun cosmetic intention daripada stallion tu sendiri lah. Dia pun sama juga case. Okay, sama juga. Aku balik kepada Namesake. Aku lupa Namesake Away. Okay, Namesake Away kit, Away kan dia konsep dia line-line, dan menyebabkan yang aku jadi tak nak untuk ambil Away tu sebab Namesake tu dia duduk atas line, dia macam seolah-olah dia potong nama tu. Itu pun aku tak tahu, itu either design intention ke ataupun dia orang terlepas pandang ke apa ke kan. Sebab itu tak tahulah, aku pun tak sure ada ini daripada Stallion ataupun daripada pengurusan Seri Pahang FC lah. Okay, rating untuk jersey limited edition ni aku bagi since grafik dia, sebab aku jadi tahu hati sebab grafik dia, tapi dari segi kain dia bagus, tapi aku beli juga lah sebab limited edition aku bagi 6.5 daripada 10. Okay, so beza dalam 0.2 je lah daripada jersey home. So untuk fitting test, aku akan fitting untuk jersey ni lah, jersey home, since yang ni still available lagi kot aku rasa by the time aku release video ni. So kita tengok fitting test untuk jersey home Seri Pahang FC. So ini adalah fitting untuk jersey Seri Pahang FC home kit. So di mana okay, fitting untuk Stallion ni, fitting dia agak kecil sikit compare to normal Asia size. Okay, ni comparison aku untuk standard jersey Asia size dan juga Stallion. So kalau macam normally kalau standard size, kalau korang pakai Asia size L, yang ni kau kena ambil XL. Okay, dan pit to pit dia lah masuk aku, sebab pit to pit dia macam agak kecil sikit. So sebelum beli korang check dulu pit to pit dia, especially pit to pit dia. Cuma labuh dia normal. So macam aku pakai ni pun labuh dia agak panjang sikit, tapi okey je dengan aku. Cuma itulah, material interlock ni dia rasa macam tak tahulah, kalau buat main ni macam tak best ke sebenarnya kan. Dia macam kau main bola tu macam kau pakai baju Melayu, kau pakai baju Melayu kau main bola, macam tu lah rasa dia. Yang baju Melayu yang jenis kain yang lama tu, yang jenis kain memang kain-kain zaman-zaman dulu lah, bukan yang latest-latest ni. So anyway, untuk pasukan Pahang ni yalah, seperti kita tahu pasukan Pahang ni memang penuh dengan cerita-cerita kontroversi lah kan. Actually bukan tahun ni lah, daripada tahun ni aku rasa since akhir tahun lepas lah kan, daripada first kali yang kes Sumareh tu. Okay, tu aku malah tu dah lama sangat lah kan. Lepas tu logo kan, masa dia buat dengan logo tu kan, dah announce pemenang, tapi aku tak tahulah kan pemenang tu either dapat duit lagi ke tak. Tapi yang lagi malangnya lagi, bukan saja duit, logo pun ingatkan pakai yang menang tu, yang pilihan penyokong. Last sekali dia pergi gabungkan kan. Okay, jadi lain pula, jadi macam ni. Tapi bagi aku okey juga lah logo ni. Tapi itulah kan, dah fan dah decide untuk logo tu sepatutnya. Tapi tak apalah, itu pasukan, itu cerita pun dah lama. And then dengan baju tepi longkang, Stallion tepi longkang, baju tepi longkang, kita pun yelah, aku rasa itu pun dah cerita lama lah kan. Itu pun aku rasa macam Stallion dengan pengurusan Seri Pahang ni macam tak ngam. Dia macam tak ngam. Sebab masa majlis pelancaran JC tu pun aku tak nampak wakil Stallion. Sepatutnya bila nak launch satu JC tu, sepatutnya kena ada lah wakil Stallion. Tapi tak ada kan. Sepatutnya ialah bila orang tu sponsor, orang tu macam nak menyerahkan baju yang disponsor kepada pada kelab, sepatutnya ada lah kan. Tapi dalam majlis tu ya, video tu tak ada. Dan itulah, dan paling latest ni pula isu dia masa match, Esco tak pakai baju Stallion, Esco pakai baju Umbro. Aku pun tak tahu idea Stallion tak sponsor Esco ke, ataupun management Seri Pahang tak nak pakai kan. Sebab masa launching video tu nampak macam ada pakai baju Stallion, tapi begini aku tak tahulah kan. Dan aku tak tahu sejauh mana Stallion sponsor Seri Pahang kan. Dia use team apa semua tu aku tak tahulah kan, dia orang punya kontrak macam mana. Tapi itulah, ibaratnya macam Stallion dengan pengurusan Pahang ni, aku tengok hubungan dia orang ni macam kena kahwin paksa lah kan. Macam tak tahulah aku, dia macam tak
dia punya sebulu tu nampak tak ngam. So aku harap in future maybe maybe apa yang kita nampak ni aku harap tak betul lah kot kan. Aku harap maybe diorang ada hubungan yang baik lah kan antara Sterling dan juga Sri Pahang ni lah. So dan juga yang paling penting prestasi pasukan Sri Pahang FC lah di atas padang. Sebab kita tahu memang tahun ni pasukan Sri Pahang FC ada sedikit masalah lah. Memang agak pemulaian agak slow lah, agak lembab juga. So cuma bila masuk jendela perpindahan player baru, diorang agak improve lah, diorang nampak lah improve tu. Tapi baru 2 game je. So kita tengok lah next macam mana. Adakah momentum tu dapat diteruskan ataupun macam mana. So itulah bagi aku Sri Pahang ni adalah pasukan legend, pasukan yang besar lah, pasukan yang gegasi di Liga Super. So diharapkan dapat terus majulah ke hadapan. Pogoh, Pahang Pogoh. So itu sajalah daripada aku urusan untuk hari ini. Satu lagi kepada fan-fan Harimau Malaya, yes, kita sekarang memang kecewa lah kan dengan performance sejak 3 game kan, dan baru ni pula kalah kan 4-0 dengan kalau kita kalah 4-0. Tapi dengan UAE kan kita kalah 4-0, tapi itulah yang lepas biarkan lepas. So yang penting kita tetap mendoakan dan memberikan sokongan padu kepada player-player kita lah untuk baki 2 perlawanan ni lah. Diharapkan mereka dapat memberikan satu keputusan yang positif lah kepada negara lah. So kita doakanlah yang terbaik untuk pasukan Harimau Malaya kita lah. So sampai di sini sajalah review aku untuk hari ini. Sebelum tu jangan lupa like, subscribe dan share. Okay, kalau ada komen ke apa dan ingin kita bertukar-tukar fikiran, so bolehlah komen di bawah ni. Okay, so jadi aku Farhan Roslan mengundurkan diri dengan kalimah Assalamualaikum dan bye-bye.